Dalam video ni, kita akan lihat berkenaan dengan satu masalah yang melibatkan daya paduan dan leraian daya. Baik, jadi dalam situasi kita ini, kita analisis dahulu apa yang kita ada. Yang pertama, kita ada sebuah kotak yang dikenakan beberapa daya. Yang pertama adalah kita tarik kotak tersebut dengan daya sebanyak 36 Newton dengan sudut 30 darjah daripada dia punya garis melintang, ataupun daripada lantai dia. Kemudian kita ada dia punya berat dia iaitu 24 Newton. Jadi berat dia adalah 24 Newton. Manakala dia punya daya tindak balas adalah R, tidak diberikan. Jadi seterusnya dia juga ada daya geseran, antara dia dengan lantai lah. Jadi daya geseran dia bertindak ke sebelah kiri dengan nilai 20 Newton. Baik, soalan yang pertama adalah hitung TX dan TY. Jadi cikgu dah ringkaskanlah. TX ni maksudnya adalah daya T kita ini pada X dia. Ataupun dalam kata lain, TX adalah komponen bagi T pada arah X. Arah X itu adalah arah yang melintang lah. Jadi macam mana kita nak hitung TX dia? Kaedah dia mudah saja. Kita tahu bahawa T kita itu akan jadi kita punya hypotenuse. Cikgu dah ajar sebelum ni. T jadikan sebagai hypotenuse dalam kes kita ini. Jadi ini adalah dia punya TY dia yang kita nak cari juga. Dan kita ada TX kita. Lebih kurang lah macam ni ya. Lebih kurang lah tu. Jadi sudut dia dekat sini adalah 90 darjah antara TX dan TY. Jadi yang menegak adalah TY dan yang melintang adalah TX. Dan sudut dia telah pun diberikan sebanyak 30 darjah. Sudut dia adalah 30 darjah daripada X. Daripada X. Dan kita punya hypotenuse adalah T. Jadi macam mana kita nak hitung TX dan TY? Kalau kita perhatikan sudut yang sisi yang bersebelahan dengan sudut adalah TX kita. Yang bersebelahan dengan sudut adalah TX. Jadi ingat semula kita punya akronim yang cikgu dah ajar, SOH, CAH, TOA ataupun SOH, KAH, TOA. Jadi dalam situasi kita nak cari TX dan TY. Dalam situasi ini, TX bersebelahan ataupun dalam kata lain dia adalah adjacent. Adjacent, bersebelahan. Manakala TY adalah yang bertentangan dengan sudut kita ini. Jadi dia adalah opposite. Opposite. Manakala yang besar ini hypotenuse. Jadi hypotenuse sentiasa kita punya daya yang kita kenakan. Daya utama kita itu. Dan yang tidak dileraikan kepada komponen dia. Itu kalau tak pasti boleh rujuk kepada video-video cikgu yang sebelum ini. Baik, jadi macam mana kita nak tentukan TX dan TY? Jadi TX adalah adjacent dan T kita telah tahu, T adalah hypotenuse. Yang mana kita kena gunakan yang ada adjacent dan hypotenuse. Jadi jawapannya adalah KAH. KAH adalah cos bersamaan dengan adjacent bahagi dengan hypotenuse. Cikgu tuliskan. Cos, sudut dia cos theta ataupun cos 30 darjah. Sudut dia telah pun diberikan. Sama dengan A per H. Adjacent iaitu TX kita. Cikgu guna warna kuning supaya kamu nampak. TX bahagi dengan hypotenuse iaitu T kita ataupun nilai yang telah diberikan adalah 36. Maka, jadinya kita akan dapat TX sebagai 36 cos 30 darjah. Cos 30 darjah. Jadi berapa nilai ini? Berapa nilai TX kita? Jawapannya adalah, kalau kita masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat nilai sebanyak 31.18 Newton. Cuba masukkan, kamu akan dapat nilai yang ini. Baik, yang seterusnya adalah berapa dia punya TY dia. Jadi TY dia, kalau kita perhatikan, dia adalah opposite. Kita ada hypotenuse, kita ada opposite. Jadi kita gunakan SOH ataupun sin. Jadi sin theta ataupun sin 30. Gerakkan ke atas sikit. Sama juga dengan opposite iaitu TY. TY bahagi dengan 36. Maka kita akan dapat TY bersamaan dengan berapa? TY adalah 36 sin 30. 36 sin 30. 36 sin 30. Jadi
Berapa ni? Boleh kira, dapat jawapannya adalah sebanyak 18 Newton. 18 Newton. Okey, jadi ini adalah TY kita. Seterusnya kita nak kira apa pula? Hitung R. Okey, R adalah daya tindak balas dia. Okey. Kalau anda tak pasti macam mana nak hitung R, boleh rujuk pada video cikgu yang sebelum ini. Cikgu terang dengan begitu mendalam lah tentang R. Okey, yang mana R ini dia bukan nilai 24 yang bertentangan. Okey. Mungkin kita dah biasa dengan hukum Newton yang ketiga yang kata bahawa dia adalah daya tindak balas ini bersamaan dengan daya yang dikenakan tapi pada arah yang bertentangan. Tapi nilai dia bukan 24 kerana kita ada komponen T ni. Okey, kalau tak pasti boleh rujuk pada video cikgu berkenaan dengan daya normal yang sebelum ini. Cikgu dah ceritakan dia. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan R? Kita lihat berapa daya paduan dia. Okey, berapa daya paduan dia? Dalam situasi kita dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Maksudnya dia pegun sahaja. Jadi daya paduan yang menegak dalam situasi kita adalah kosong sebab dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Jadi yang pertama sekali adalah kita kena tahu apakah daya yang bertindak secara menegak. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama R, yang kedua adalah W. Tapi kita kena ingat T juga mempunyai komponen menegak iaitu TY kita. Okey, jadi berapa nilai R? Ingat F iaitu daya paduan sama juga dengan kita tambahkan semua daya yang ada, W tambah dengan R tambah dengan TY. Okey. Yang ini jangan lupa TY sebab dia juga bertindak secara menegak dalam situasi kita ini. Okey. Dan kita tahu disebabkan kotak kita tidak bergerak ke atas ke bawah, maka dia punya daya paduan dia adalah sama juga dengan kosong. Okey, ataupun dalam kata lain kita buat dua bersamaan, F sama dengan kosong dan F sama dengan yang ini. Jadi kita gantikan sahaja kosong sama dengan 24 tambah dengan R yang kita nak cari, tambahkan dengan 18. Okey, bukan tambah 18 ya, disebabkan W adalah positif. Okey, disebabkan kita andaikan W sebagai positif, kita boleh juga andaikan W sebagai negatif. Tak kisah pun. Okey, jadi andaikan yang ini adalah positif, maksudnya yang bertindak ke atas adalah negatif. Okey, jadi TY kita mestilah gunakan negatif. Okey, kerana arah dia bertentangan. Kalau kita nak gunakan yang ini negatif, yang ini akan jadi positif. Kalau kita gunakan yang ini positif, yang ini akan jadi negatif. Tidak kisah yang mana-mana pun. Okey, dia konvensional saja. Jadi TY kita akan dapat tambah dengan negatif 18. Maka kita akan dapat R, okey, kosong sama juga dengan 24 tolak 18 iaitu 6 tambah dengan R, maka R sama dengan negatif 6 Newton. Jadi kalau anda perhatikan, kita dapat negatif. Okay, dan TY ada negatif. Maksudnya arah kedua-dua daya ini adalah sama, iaitu ke atas. Okay, jadi pastikan kamu punya negatif positif itu kamu ambil kira lah. Okay, kalau contoh tadi cikgu kata 24 positif. Andaikan kita gunakan 24 sebagai negatif. Maksudnya andaikan kita ambil 24 ini sebagai negatif. Maksudnya arah ke bawah adalah negatif. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat negatif 24 tambahkan dengan R tambahkan dengan, okey, dalam situasi kita bila kita andaikan bawah adalah negatif, maka yang ke atas TY kita adalah positif. Jadi kita gantikan 18. Maka kita akan dapat negatif 24 tambah 18 adalah negatif 6. Tambah dengan R dan R sama dengan 6 Newton. Okey, R adalah positif, TY juga adalah positif. Maksudnya dua-dua ini adalah arah yang sama. Okey, berat negatif, R positif, dia bertentangan dengan berat. Okey, jadi samalah macam situasi kita. Yang penting positif negatif itu menentukan arah sahaja. Tak kisah anda nak guna yang mana, cuma pastikan konsisten lah, iaitu kalau bawah positif maka R akan jadi negatif, TY pun akan jadi negatif. Okey, jadi kita dah selesai A dan B. Okey, A dan B dah selesai. Sekarang hitung daya paduan. Daya paduan kita adalah kita tambah semua daya, berapa dia punya jumlah daya paduan dia. Okey. Jadi dalam situasi kita sebenarnya dah kira dah berapa daya paduan menegak. Okey, disebabkan dia tidak bergerak maka yang menegak adalah sifar. Sekarang kita hanya perlu ambil kira yang secara melintang. Okey, yang secara melintang. Okey, jadi dalam situasi kita yang melintang ada dua. Yang pertama adalah FR, okey, daya geseran, dan yang kedua adalah T kita tapi komponen X dia. Okey. Jadi kalau kita perhatikan TX kita adalah 31.18, maka dia punya daya paduan dia adalah, okey, disebabkan kita dah tahu dia tidak bergerak ke atas ke bawah, maka yang mengufuk ataupun yang menegak, bukan mengufuk, yang menegak adalah kosong.
Okey, cuma yang mengufuk ataupun yang melintang kita tak kira lagi, iaitu TX tambahkan dengan FR. Okey. Kenapa mungkin kadang-kadang anda jumpa TX tolak FR? Cikgu tak nak buat yang itu sebab supaya kamu kenal pasti kenapa tolak, kenapa tambah. Yang penting itu arah dia. Okey. Kalau kamu tak tolak, mungkin nanti kamu keliru TX ini negatif ke positif. Okey, jadi yang mudahnya adalah daya paduan adalah hasil jumlah semua daya, okey, yang mana negatif itu akan datang kemudian yang kita akan lihat. Okey, dalam situasi kita TX bergerak ke kanan. Andaikan ke kanan adalah positif. Okey, andaikan ke kanan adalah positif, maksudnya TX kita ini, okey, lihat dekat sini, TX kita adalah 31.18, ambil nilai positif dia. Manakala 20 Newton, walaupun di sini ditulis positif, tapi disebabkan dia bertentangan, kita tuliskan dia negatif. Sekali cikgu akan tunjukkan macam mana kalau situasi dia kita terbalikkan. Okey, jadi daya di sini kita akan dapat 31.18 tambah dengan negatif 20. Maka kita akan dapat berapa ni? 11.18. Okey, kita dapat positif. Dan TX adalah positif, FR adalah negatif. Jadi ke mana arah daya paduan dia? Dia adalah ke arah yang positif, iaitu kita dah tentukan tadi positif adalah ke kanan, maka daya paduan dia adalah ke kanan. Okey, ke kanan. Ataupun kalau nak bandingkan, TX adalah positif dan TX ke kanan, maksudnya 11.18 ini pun ke kanan. Oops, jangan lupa Newton. Okey, dan FR adalah negatif, maksudnya dia bertentangan. Yang ini adalah ke kiri. Okey, andaikan situasi terbalik, kita gunakan TX negatif, FR positif. Apa yang kita akan dapat? Okey, kalau kita terbalikkan dia, andaikan yang, okey, cikgu senangkan sikit, 31.18, ini komponen X dia, ini adalah 20 Newton. Okey, andaikan situasi dia terbalik, kita ambil negatif sebagai, kita ambil positif sebagai ke kiri. Jadi apa yang kita akan dapat? Okey, kita akan dapat apa? TX, okey. Kita masih sama lagi, gunakan sama saja, cuma dia punya simbol dia akan jadi berbeza. Jadi kita akan dapat negatif 31.18 kerana kita andaikan ke sebelah kiri adalah positif. Jadi yang ini bertentangan, kita kena gunakan negatif tambah dengan FR dia, iaitu 20 Newton dan positif. Sebab kita andaikan ke kiri adalah ke kiri adalah positif. Jadi kita akan dapat negatif 11.18 Newton. Tengok, kita ada negatif dekat sini. Jadi negatif arah mana? Kalau kita perhatikan, positif ke kiri, maksudnya negatif ke sebelah kanan. Jadi kita boleh katakan dia adalah, yang ini adalah ke kanan. Okey, ke kanan. Ataupun kita boleh saja tuliskan tanpa tulis dia punya simbol dia. Kita boleh kata 11.18 ke kanan. Oops, cikgu lupa lagi Newton. Okey, jadi ini berkenaan dengan dia punya daya paduan dia. Sekarang kita lihat pada soalan yang terakhir. Okey, C pun dah selesai. Soalan yang terakhir, berapakah pecutan bongkah jika jisimnya ialah 2.4 kilogram? Okey, jadi yang ini mudah saja, kita dah ada daya paduan dia iaitu 11.18. Dia punya daya paduan menegak dia kosong. Jadi yang ini kita tak perlu ambil kira lah. Maka kita akan dapat F, ingat daya paduan F bersamaan dengan MA, dan daya paduan dia adalah 11.18 sama juga dengan jisim dia 2.4 kg seperti yang dia dah bagi tahu kat atas tadi, darabkan dengan A iaitu pecutan. Maka kita akan dapat pecutan dia sebagai A bersamaan dengan 11.18 bahagi dengan 2.4, maka kita akan dapat nilai 4.66 meter per saat kuasa negatif 2. Okey, arah dia ke mana? Ingat, yang ini positif dan tadi kita gunakan daya positif ke kanan, maka dia sedang memecut ke sebelah kanan. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau kurang faham dekat bahagian mana-mana, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.